Penjara Pudu ialah salah sebuah penjara yang terkemuka di Malaysia yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur. Generasi sekarang mungkin tidak peduli dan peka tentang Bukit Bintang City Centre, BBC, milik Perbadanan Kemajuan Bandar, UDA, sebenarnya dahulu adalah sebuah penjara yang amat digeruni. Sebelum saya teruskan, mohon anda tekan butang subscribe di bawah dan butang loceng tanda sokongan. Di situlah letaknya penjara Pudu yang lebih sinonim dipanggil Pudu Jail. Pudu Jail banyak menyembunyikan kisah di sebalik temboknya yang menyimpan 1001 kenangan kepada penghuninya. Apatah lagi kepada mereka yang telah bertugas 24 jam tanpa henti menabur bakti, tidak mengira siang dan malam, banyak melakarkan pelbagai nostalgia. Pudu Jail dibina semasa zaman penjajahan British pada tahun 1891 untuk mengurungkan 600 orang banduan. Penjara Pudu terletak di Jalan Hang Tuah berhadapan Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur, telah dibina di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina secara berperingkat dengan kos sebanyak 16,000 Straits Dollar dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1895 dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja. Gubernur pertama penjara Pudu adalah Lieutenant Colonel J.A.B. Allen. Beberapa bulan selepas penjara dibina pada Ogos 1895, wabak taun melanda penjara dan membunuh beberapa ratus banduan. Kemudian didapati bahawa penyakit itu disebabkan oleh sistem bekalan air di penjara yang bergantung pada perigi lama milik tanah perkuburan Cina sebelum ini. Pemeriksaan oleh pihak berkuasa penjajah British mendedahkan bahawa air di dalam telaga itu tercemar teruk. Masalah itu tidak dibetulkan sehingga 1898. Setelah bilangan penghuni mula meningkat, pembinaan baru telah dibuat sehingga penjara ini mampu menampung 2,000 orang pesalah dengan kadar muatan selesa. Walaupun begitu, pada 1985, lebih daripada 6,500 orang banduan telah dipenjarakan dan menyebabkan banduan terpaksa tidur bergila-gilir. Keadaan kekurangan ruang yang amat pesat itu telah memaksakan penjara Pudu berpindah. Semasa penutupan penjara ini, para wartawan dibenarkan masuk dan mengakui sendiri bahawa tempat ini tidak selesa dan gerun sehinggakan naik bulu roma, menyatakan rasa insaf dan tidak mahu menjadi penghuni penjara walaupun hanya sehari sahaja. Tapak penjara ini seluas 8.9 hektar pernah dikelilingi lukisan mural sepanjang 384 meter dan tinggi 4.5 meter. Ianya terpanjang di dunia. Indah pada setiap inci tembok. Mural ini dihasilkan pada tahun 1984 oleh seorang banduan bernama Kong Yan Chong. Dahulu, suasana pemandangan di dalamnya begitu hening, menerbitkan rasa seram. Kekal tersembunyi 1001 misteri boleh meruntut emosi apabila melewati setiap kawasan termasuk bilik hukumannya. Kini, semuanya telah tiada, rebah, terpaksa akur pada arus pembangunan moden sudah dirobohkan untuk projek pembangunan BBC oleh UDA dan digantikan dengan penjara Sungai Buloh yang terletak 36 km dari bandar Kuala Lumpur. Mengikut rekod yang dikeluarkan oleh Jabatan Penjara Malaysia, seramai 180 orang pesalah telah menjalani hukuman gantung sampai mati. Mereka dijerut tali gantung di situ akibat pelbagai kesalahan berat. Dari tahun 1960 sehingga operasinya ditutup secara rasminya pada 31 Oktober 1996. Akta yang melibatkan hukuman mati ketika itu ialah Akta Senjata Api, penalti lebih berat 1971, Kanun Kesesaan Akta 574, Akta Penculikan 1961, Akta Senjata 1960, Akta Angkatan Tentera 1972 dan Akta Dadah Berbahaya 1952.
Selepas penutupan penjara lama ini, orang awam dibenarkan oleh kerajaan untuk melawatnya. Ianya telah dijadikan galeri untuk dihayati dengan jelas suasananya dari mata kepala sendiri. Penjara Pudu dibuka kepada orang awam untuk lawatan pada 3 Mei 1997, lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindah keluar ke kemudahan moden di penjara Sungai Buloh. Lebih daripada 1.7 juta ringgit dibelanjakan bagi mengubah penjara ini menjadi tarikan pelancong. Sebahagian besar pembelanjaan itu ditelani oleh pembinaan bilik pameran untuk memperagakan koleksi memorabilia dan rekod-rekod sejarah. Pelawat-pelawat dapat melihat sendiri tempat di mana banduan-banduan mandi, makan serta tempat banduan dihukum sebat, juga bilik terakhir bagi banduan sebelum dihukum gantung. Antara banduan terkenal yang pernah menghuni penjara Pudu adalah S.A. Ganapati, tokoh Kesatuan Sekerja di Tanah Melayu yang dihukum mati oleh penguatkuasa British. Selain itu, Botak Chin, seorang gangster terkenal yang didakwa dikhianati oleh orang-orangnya sendiri, telah dihukum gantung di sini pada 11 Jun 1981 kerana memiliki senjata api. Pada tahun 1986, Kevin Barlow dan Brian Chambers, dua warga Australia, telah dihukum gantung di penjara Pudu kerana mengedarkan heroin. Pada 1989, Derek Gregory, seorang warga Britain, juga dihukum gantung kerana mengedar heroin. Dan yang terakhir, semestinya Mona Fendi, iaitu bekas penyanyi dan pembunuh. Pada Jun 2009, kerajaan akhirnya memutuskan untuk merobohkan penjara Pudu apabila ahli Parlimen Bukit Bintang, Fong Kui Lun dari DAP, bertanya mengapa bangunan itu tidak dikekalkan sebagai sebahagian daripada warisan Malaysia. Maka, Timbalan Menteri Keuangan Awang Adik Hussein, iaitu orang UMNO, telah menjawab, "Untuk pendapat kami, ia bukan sesuatu yang boleh dibanggakan." Pada Jun 2010, dinding timur kompleks penjara Pudu telah dirobohkan untuk memberi laluan kepada projek melebarkan jalan. Menjelang Disember 2012, semua bangunan di dalam kompleks penjara Pudu telah benar-benar dirobohkan, dengan hanya sebahagian daripada dinding luar dan pintu utama masih berdiri. Bekas tapak penjara Pudu pada masa ini hanya dapat dilihat oleh orang ramai hanya dari luar. Pandangan jelas tapak ini boleh diperolehi dari kereta api monorel antara stesen Imbi dan Han Tuah.